This call is now being recorded. Okay, so Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan dengan tajuk graf laju masa. Okay, graf laju masa. Okay, kita akan teruskan dengan graf laju masa. Okay, graf laju masa ni dia sekejap Okey, graf laju masa dia beza dia dengan graf jarak masa ialah tiang Y dia adalah laju, tiang X dia masa. X tu sentiasa, paksi X tu sentiasa masa lah. Okey. So, kita tengok muka surat berapa tadi cikgu beritahu? Mana dia ada? Okey, muka surat 98 buku yang awak beli tu lah. Modul tu, modul sas badi. Okay, so boleh tulis apa-apa kalau nak tanya atau nak cakap on mic. Okay, so sekarang ni kita tengok contoh dah. Okay, kita tengok soalan 1 teruslah, soalan 2, 3, soalan okay, tak apalah, soalan contoh dulu. Okey, so contoh ni dia kata jadual di bawah menunjukkan gerakan sebiji guli yang bergolek dalam tempoh 4 saat. Okey, tempoh dia 4 saat saja. Okey, so awak tengoklah kalau kosong. Okey, kita tandalah kosong. 1, 0.2, tandalah. 2, 0.4. Okey, tanda. Lepas tu awak garis lurus. Okey, pakai pembaris kalau garis lurus. Okey, garis lurus ni pakai pembaris. So, ini kecurunan dia awak akan dapat positif sebab dia mencondong ke kanan. Okey, kalau awak kira kecurunan dia positif. Kalau tak percaya, kita kira sama-sama. Okey, jom kita kira tengok. Katalah kita ambil koordinat ni, hujung-hujung ni. Okey, kalau kita kira 4 tolak 0, 4 tu X tak boleh, dia kecurunan Y dulu atas 0.8 tolak 0 per dengan 4 tolak 0. So kalau awak kira dapat berapa? Saya kira dapat berapa nilai dia? .8 bahagi 4 atau per 4 dapat 0.2. Jadi awak dapat positif kan? Okey. Awak dapat 0.2. Nilai 0.2 ni positif. Okey. So kalau dia mencondong ke kanan, kecurunan awak adalah positif. Okey, kita tengok pula nombor 1. Nombor 1 ni. Okey, so awak buatlah. Okey, 2 paksi. Okey. X dengan Y. Yang ini paksi Y ni mestilah laju. Paksi X ni mestilah masa. Okey, kalau awak tandalah 0. Dia tak ada skala tapi awak tengok nombor terbesar dia 20. Yang ini nombor terbesar dia 40. So laju tu awak bajetlah, dia boleh graf ni boleh sampai 40. Okey, kalau cikgu buat 2 kotak tu lah. Okey, kemudian yang ini 20, mungkin yang ini 5 lah, 5. Okey, 5, 10, 15, 20. So awak letaklah, kalau 0, 4 tanda, 5, 30, 10, 20. Okey, kemudian 15, 10. 15, 10, mana 15, 10. Set. Itulah. Sini 15 bukan 15. Okey. Kemudian sini dia dapat mencondong ke kiri. Kalau awak kira, kita terambil ni titik ujung-ujung. Kalau kita kira, okey, kita kira Y dulu atas kecurunan Y.
Jadi 0 tolak 40, kemudian 20 tolak 0. So kita akan dapat berapa? Negatif 40 per 20. So 1, 2. Awak dapat nilai dia negatif. Okey, kalau dia mencondong ni kesunan dia negatif. So soalan 2, 3 buat sendiri. Okey, cikgu nak teruskan graf laju masa muka surat. Okey, graf laju masa muka surat 99. Okey, yang tadi tu agak mudah lah kan? Okey, so sekarang ni kita nak hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. Okey, so dia ada 1, 2, 3. Okey, 3 bentuk yang selalu terlibat. Okey, bentuk yang pertama luas segi 4 tepat. Jadi panjang kali lebar lah. Bentuk kedua luas segi 3, setengah darab tapak darab tinggi. Awak dah pernah belajar dah ni. Dan ketiga adalah luas trapezium, iaitu setengah darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. Okey, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, cikgu yang ini ni, kalau awak pakai yang cikgu kotakkan ni, segitiga dengan segi 4 ni, jalan kerja awak tu panjang sangat. Cikgu suka pakai trapezium. Sebab apa? Jalan kerja kita tak panjang sangat. Sebab trapezium bentuk dia macam ni kan. Okey, dia adalah gabungan dua bentuk tadi tu. Okey, kalau awak terus pakai trapezium pun tak ada masalah. Okey, tapi terpulang kat awak lah. Okey, trapezium boleh juga trapezium baring. Yang trapezium malas ni, dia baring dia. Okey, tapi ada juga trapezium, ya. Cikgu perasan ke? Perasan? Kenapa? Kami tak nampak apa. Tak nampak apa? Sat. Kami nampak background. Tak nampak screen. Oh. Oh, okey. Daripada tadi ke? Oh, awak ampun tak habaq. Minta maaf lah noh, cikgu patah balik lah noh. Okay, cikgu patah balik noh. Okey, cikgu pun lupa nak tengok handphone. Biasalah kan, pagi-pagi ni dia lalok sikit kan. Okey, awak tengok muka surat. Tadi muka surat 98 tadi, dia mencondong ke kanan, kita dapat positif. Kalau dia mencondong ke kiri, kita dapat negatif. Okey, yang ni yang tadilah yang cikgu sembang beletik, tak share screen kat awak kan, lupa. Okey, nombor 2, nombor 3 buat sendiri. Okey, kemudian muka surat 99. Okey, dia ada 3 jenis luas bentuk yang terlibat. Okey, ingat kalau graf laju masa, tetapi dia nak jarak. Okey, dia nak jarak. Tapi graf laju masa, yang ini awak kena tahu jarak tu, macam mana kita nak kira jarak tu, kita kena kira luas graf yang terlibat, luas di bawah graf. Okey, nak cari luas di bawah graf, awak kena guna formula yang inilah. Sama ada nombor 1, 2 ataupun 3. Tapi nombor 1, 2 tu kalau digabungkan dia jadilah trapezium. Okey? So trapezium ni kadang-kadang dia malas, dia tidur je, dia baring je kan. Tapi kadang-kadang trapezium ni dia rajin sangat. Okey, bila dia rajin dia berdirilah. Macam itulah. Jadi ada 2 trapezium, yang 1, 2. Kadang-kadang kena tengok gambar lah. Okey, macam dalam contoh ni, dalam contoh ni trapezium ni memang rajin lah. Macam awak lah, siapa yang masuk kelas pagi ni memang rajin lah, pasalnya pagi-pagi lagi dah boleh masuk kelas kan. Okey, bukan satu perjuangan, satu perjuangan untuk diri awak. Belajar ni pun satu perjuangan lah. Okey, kita duduk di rumah juga satu perjuangan, boleh dapat pahala syahid sebab wabak kan. Wabak tu dikira kalau orang mati sebab wabak, dia mati syahid. Tapi kalau awak duduk di rumah,
umpama awak melawan wabak tu lah daripada merebak, awak juga dapat pahala syahid. Okay. So awak semua hebatlah sebab boleh masuk kelas pagi ni kan. Okay, so kita teruskan. Ingat ya, kalau graf laju masa dia minta luas, dia minta jarak, sebab graf laju masa dia minta jarak. Jadi awak kena cari luas bentuk yang terlibat. Okay, so bentuk yang terlibat kalau dalam contoh ni awak tengok dia ada trapezium. Okay, bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua pula dia ada apa? Dia bentuk segitiga. Okay. Jadi ada dua bentuk, awak kira dua-dua bentuk tu tambah awak dapatlah jarak. Okay. Cari luas bentuk A dan B, dapatlah jarak yang dia nak lah. Okay, so kita try soalan 1. Okay, soalan 1 tu cikgu macam cikgu kata tadi, boleh cari luas segitiga. Kemudian boleh cari luas segi 4 tepat. Tapi cikgu tak suka macam tu, lambat. Sebab dia banyak sangat kan. Kalau pakai trapezium terus pun senang. Okay. Tapi cikgu akan tunjuk dua-dua cara lah. Okay, mungkin ada yang dah lupa nak cari luas ni macam mana. So sebab graf, mula-mula tengok graf laju masa. Tetapi soalan nak jarak. Okay. Soalan nak jarak. Okay, kalau macam tu, awak carilah jarak dia. Okey, jarak dia. Okey, jarak dia awak tengok kan kalau kita buat okey. Kita buat yang ni dulu. Katakanlah kita buat yang pink ni dulu. Okey. Yang pink ni dulu. Okey, so yang ini setengah, darab tapak dia 5, darab tinggi dia 16. Tambah dengan bentuk yang cikgu hijaukan ni. Jadi ini cara pertama lah. Okey, so awak dapat 3 darab 16. So awak kira lah. Terus awak tekan kalkulator dapat berapa? Bagi tahu cikgu dapat berapa. Dah tekan kalkulator dapat berapa, tulis kat ruang sembang kalau tak mau bercakap. Okey, awak dapat berapa? 88 ya, 88 meter. Okey, itu kalau pakai cara yang seketui-seketui. Ada dua ketui pink dengan hijau. Tapi sekarang ni cikgu tak mau pakai cara ni. Cikgu tak apa suka cara tu. Cikgu suka cara ni pakai trapezium. Okey, macam mana nak cari trapezium? Macam formula cikgu bagi tahu tadi. Okey, setengah darab 2 garisan selari. 2 garisan selari yang cikgu purple kan ni. Okey, so tambahlah 8 tolak 5 jadi 3 tambah 8 darab 16. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 88. Sama je cara dia kan. Cuma sama je jawapan dia. Cuma cara dia tak sama. Okay, so itu kalau soalan 1. Cikgu harap hampa boleh ikut lah. Okey, kita teruskan dengan soalan 2. Soalan 2 ni dia ada bentuk yang pertama. Okey, dia graf laju masa tapi dia nak jarak kan. Jadi bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua ialah trapezium. Bentuk pertama tu bentuk yang segi 4 sama lah kan. So kita boleh cari jarak bila kita cari luas bentuk yang terlibat. So bentuk yang warna biru tu terkeluar sikit ya, highlight cikgu tu sebab dia besar sangat. Okey, yang warna biru tu panjang kali lebar jadi 5 darab 6. Okey, tambah trapezium. Trapezium setengah darab 2 garisan selari. Garisan selari yang tegak ni ada 6. Kemudian yang satu sebelah lagi
Yang itu ialah 12 tambah 12 darab 5. So kita kira lah dapat berapa. Terus hampa kira tekan kalkulator dapat berapa. RM75. Ya, 75. Okay, Syafiq mungkin salah tekan tu. Salah tambah ke? Okay. Okay, jawapan dia 75 Ya. Yang nombor 1 tu 3 tambah 8 macam mana dapat? 3 tambah 8. 2 garisan selari. 2 garisan selari. Cikgu guna warna, okey, cikgu guna warna hijau. Okey ni. Yang ni 3 sebab 8 jarak dia. 8 tolak 5 dapat 3. Kemudian dari sini garisan selari yang bawah pula nilai dia 8. Faham tak? Faham. Ni 3, ni 8. Oh tempat benar. Ni 3, ni 8. Dia hasil tambah 2 garisan selari untuk trapezium. Luas trapezium ni formula luas trapezium. Sebab bentuk dia bentuk trapezium. Okey, Syafiq okey ke? Kira semula Syafiq mungkin ada salah. Okey. Okey, so soalan yang 3 dengan 4 buat sendiri. Boleh ke? Boleh? Okey, kita tengok muka surat 100. Okey, muka surat 100. Dia suruh hitung nilai T. T ni apa? T for time. Selalu bahasa Inggeris H for high. T for time. Time tu masa lah. Okey, graf dia ada graf laju masa. Yang pertama kena tengok tentang graf dia tentang graf laju masa ke jarak masa. Yang kedua, awak kena alert. Alert dengan ni. Dia punya unit. Okey, dia bagi kadang-kadang unit saat tapi dia nak dalam jam. Kadang-kadang dia bagi dalam jam, dia nak dalam minit. Dia macam tu lah, kena tukar lah buat penukaran unit. Okey, so cikgu nak teruskan yang soalan 1, tak mau tengok contoh. Okey, so soalan 1 ni dia nak diberi jarak pada laju seragam ialah 2, 3, 4. Okey, hari tu cikgu dah bagi tahu kat awak kalau laju seragam di kawasan mana? Agak awak laju seragam di mana? Tengah-tengah. Yang tengah-tengah yang cikgu highlight kan ni. Okey, di situ adalah laju seragam. Okey, dia yang rata tu adalah laju seragam untuk graf laju masa. Tapi kalau untuk graf jarak masa, di situ membawa maksud berhenti ataupun pegun. Okey. So sekarang ni dia dah bagi dah nilai 2, 3, 4. Okey, so macam mana nak kira? Dia nak apa jarak? Jarak panjang kali lebar je lah kan? Okey. Kalau kawasan yang dia tunjuk tu yang panjang kali lebar lah. So tapi sekarang ni okey, panjang dia 26. Okey. Lebar dia 14 tolak T. Bukan T tolak 14 dia ke kanan nilai besar. Nilai besar tolak nilai kecil. Jadi 14 tolak T. Yang ni 14 tolak T. Yang ni okey. So kita nak cari jarak dia. Jarak panjang kali lebar. Sebab bentuk yang terlibat yang ini saja ni. Okey, yang cikgu biru kan tu. Okey, panjang dia 26. Lebar dia 14 tolak T. Jangan salah bukan T tolak 14. T tu nilai dia kecil daripada 14 sebab dia ke kiri. Okey, so awak kira lah. Bila awak kembangkan, jarak dia ada bagi 2, 3, 4. Okey, kemudian awak darab lah. 2, 3, 4. Nak darab terus pakai sisah pun boleh. Okey, tapi kalau cikgu memang cikgu pakai sisah terus lah. Okey, siapa yang tak tahu ikut cikgu tekan kalkulator.
Jadi 2, 3, 4 alpha kalkulit. Okey, 26 dalam darab dalam bracket 14 tolak T tak ada, kita pakai X. Jadi tolak alpha X. Tutup kurungan, shift soft. So awak akan dapat nilai T dia adalah 5. Walaupun dekat kalkulator awak pakai X. Bila awak nak menulis, awak kena tulis T lah sebab soalan T. Jawab ikut kehendak soalan. Cuma dekat kalkulator tu jelas sebab huruf T tak ada. Okey, siapa boleh ikut setakat ni? Angkat tangan. Siapa tak boleh ikut pun tulis. Tak faham, tanya. Okey, orang lain macam mana, boleh ikut tak? Okey. Boleh ya? Okey, harap boleh ikut. Ataupun cikgu laju sangat. Kalau cikgu laju sangat pun bagi tahu. Okey. So, kita teruskan lagi. Okey, nanti cikgu akan bagi latihan dalam buku teks lah. Okey, kita tengok yang ini, soalan 2. Okey, soalan 2 ni dia diberi jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 21 saat ialah 390. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, langkah pertama tengok graf dia, graf apa? Laju masa. Okey, tapi sekarang soalan dia nak jarak. Jadi bila laju masa, nak cari jarak, kena cari luas bentuk yang terlibat. Pakai formula luas. Yang kedua, kena alert dengan unit dia. Okey, unit dia kalau saat ke minit ke, kena alert. Okey, kalau dia tak ada minta unit yang berbeza, senang. Kalau dia minta unit berbeza, kena buat penukaran unit. Okey, so sekarang ni kita nak cari jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 21 saat ialah 390 minit. Okey, Irfan yang baru masuk muka surat 100, buku yang biru Sasvadi tu Okey, so siapa Radin? Sedap nama Radin, ada kan nama Radin? Okey, so kita nak cari jumlah jarak ni. Cikgu kata tadi cari luas, okey. Okey, so cikgu pakai cikgu biru kan tekan luas sikit Cikgu pink kan ni. Bentuk yang pertama cikgu pink kan ni. Okey, cikgu akan cari bentuk yang pertama ni guna formula trapezium untuk dapatkan jarak. Okey, kemudian formula yang kedua iaitu luas segitiga untuk cari luas. Luas segitiga ni menunjukkan jarak yang segitiga tu lah. Okey, ingat bila graf laju masa, dia suruh cari jarak, kena cari bentuk luas yang terlibat. Okey, kita ada dua bentuk yang terlibat di sini, satu trapezium, satu segitiga. Trapezium berdiri, rajin berdiri. Okey, tegak kadang-kadang trapezium baring. So macam mana nak cari luas trapezium? Pakai formula luas trapezium iaitu setengah. Okey, setengah darab dua garisan selari. Garisan selari yang pertama cikgu gariskan dengan merah ni. Okey, yang merah ni 23 tambah cikgu gariskan merah yang satu lagi. Ni garisan selari dia. Okey, 27. Okey, darab tinggi. Tinggi dia yang mana yang cikgu biru kan ni? Tinggi dia kita tak tahu, tinggi dia adalah T. Okey, itu untuk trapezium yang pertama. Okey. Kemudian kita kena tambah sebab kita nak jumlah jarak. Dia dah bagi jumlah jarak tu. Luas segitiga yang hijau 1/2 darab tapak. Tapak dia ialah 21 tolak T. Bukan T tolak 21 Ingat 21 lebih besar pada nilai T. Semakin ke kanan nilai dia semakin besar. Ke kanan graf Okey. 21 tolak T darab. Okey, tinggi dia 23. Okey, so nilai untuk
jarak ni dia dah bagi dekat soalan. 390. Okey, so kita buatlah pengiraan. Okey, kita kira dulu yang dalam kotak pink ni. Okey, kita kira dulu yang cikgu pinkan ni. Mana yang ada nombor. Okey, kemudian kita akan kira yang hijau ni. Yang mana ada nombor. Dekat sinilah kadang-kadang awak kan sangkut tak boleh nak kira sebab algebra. Okey, so sekarang ni 23 tambah 27 berapa? Dapat 50 kan? Jadi kalau kita potong, cikgu tulis dah dulu sekali hampa pening pula. So step by step lah. Darab 50 darab T. Tambah ni tak boleh buat apa-apa, salin je lah. K darab 21 tolak T darab 23. Okey. Sama dengan 390. So sekarang ni bila cikgu nak selesaikan yang ni, ini kalau potong 1 dapat 25. So sini 25T tambah, okey, tambah berapa? 1 kali 23. 23 per 2, 21 tolak T sama dengan 390. So cikgu nak hilangkan yang di bawah ni, 2 ni, cikgu akan darab dengan 25, cikgu akan darab dengan 350. Okey, ni sebenarnya pecahan lah, konsep pecahan. Okey, siapa yang tak mahir dia pening sikit lah kan. Okey, jadi sini akan jadi 50 tambah 23, 21 tolak T sama dengan 390 darab 2, dia akan dapat 780. Okey, so sekarang ni dah sampai macam ni, awak boleh tekan shift off lah. Okey, macam mana nak tekan shift off? Tekan sama-sama dengan cikgu. Pegang kalkulator. 50 tambah 23, buka kurungan, 21 tolak alpha X, kita pakai X sebab kat kalkulator tak ada T. Tutup kurungan, alpha kalkulate 780, shift soft. Okay, so kita dapat nilai dia. Dapat apa? Awak semua dapat apa? Bagi tahu cikgu, dapat apa? 11. Dapat 11 bila awak bundarkan T tu awak dapat 11. Okey, semua orang dapat tak? Boleh tak ni? Boleh ikut tak ni? Tak faham cikgu. Tak faham yang mana? Cikgu cari apa? Cikgu cari apa? Cikgu cari jarak. Jarak. Ha. Tak faham. Nak cari jarak, tak faham pasal masuk lambat Irfan. Okey, jarak, kalau nak cari jarak, dia kena cari luas. Okey, kalau nak cari jarak, dia kena cari luas. Okey, so kita pakai formula luas. Sekarang ni dia nak nilai T. Dia nak nilai T. Sebab itulah kita pakai yang shift off ni. Okey. So kalau nak cari jarak, kita kena cari luas. Sebabnya dia graf laju masa. Kita pakai cari luas bentuk segi trapezium, cari luas segitiga. Kemudian gunalah maklumat yang ada ni 390. Kita selesaikan, kita akan dapat nilai T lah. Sebab sekarang ni luas dia dah bagi, jarak dia dah bagi. Okey, jarak dia dah bagi tapi dia nak nilai T. Soalan dia nak nilai T. Boleh tak? Yang ni memang yang ini selalu pelajar memang pelajar yang A pun selalu sangkut part sinilah. Dia akan bermasalah dekat yang sini. Cikgu tak heran lah kalau ada antara awak dia macam tak apa nak dapat lagi. Selalu memang tak tahu lah. Memang akan part sini dia sangkut, part lain tu dia tak ada masalah.
Okay, so tak apalah cikgu teruskan. Cikgu, Ya, macam mana dapat 23 tambah 50? ni trapezium. Trapezium kan tadi cikgu tunjuk trapezium ni. Okay, kan trapezium formula dia setengah darab 2 garisan selari. A tambah B. Darab tinggi. A dan B tu ialah 2 garisan. Trapezium dia sekarang, trapezium dia tegak. Ni tegak. Jadi yang cikgu hijau kan ni, yang itu 2 garisan selari dia. Kita tambahlah 2 garisan selari dia tu. Sebab trapezium ni tegak. Yang biru tu dia akan jadi tinggi. Faham tak? Amir? Faham. Okey. Ini formula trapezium. Okey. So, tak apalah. Nombor 3 cikgu buat sama-sama dengan awak. So, nanti cikgu bagi kerja dalam buku teks lah nah. Okey, so yang ini. Okey, cikgu mula daripada awal lah. Bagi yang sebab ada yang baru masuk dia sangkut dekat sini. Okey, memang biasalah kita kalau dah macam orang bersembang-sembang lepas tu kita baru celah masuk kan. Jadi kita tak dapat penuh lah apa cerita, perjalanan cerita tu. Okey, tapi tak apa, mungkin awak boleh tengok balik rakaman nanti. Okey, tapi cikgu terangkan yang ni daripada awal lah. Okey, bila kita nak cari soalan ni kan dia kata di atas ni. Dia suruh cari nilai T bagi setiap yang berikut. Okey, nak cari nilai T ni, okey, T tu ialah masa. Okey, T tu ialah masa. Okey, T untuk masa. Tapi di sini dia ada bagi jarak. Sedangkan graf ni graf laju masa. Dia bagi jarak dan nilai dia 150. So, bila situasi macam ni, dia ada sebut tentang jarak. Okey, jarak tu adalah luas di bawah graf. Okey. So kita kena cari luas bentuk yang terlibat. Okey, soalan ni dia kata dalam tebus 8 saat terakhir. 8 saat terakhir ialah di kawasan sini. 13 tolak 5 dapat 8. Ni di kawasan sini. Jadi bentuk yang terlibat cikgu warnakan. Bentuk yang pertama bentuk segi 4 tepat. Bentuk yang kedua ialah bentuk pink ni. Okey. So kita akan cari dua bentuk tersebut sebab kita dah ada nilai jarak dia ialah 150 untuk dua bentuk tersebut. Barulah kita akan dapat nilai T. Okey. So sekarang kita akan cari luas bentuk yang kuning tu. Okey, yang kuning tu dia punya nak cari luas panjang kali lebar. Okey, panjang kali lebar jadi panjang dia ialah berapa? T tolak 5 kan? Okey, kena T tolak 5 sebab ke kanan nilai lebih besar. Okey, T tolak 5 darab tinggi 15. Okey, kemudian untuk kita yang ini untuk yang kuning. Okey, untuk yang kuning, bentuk yang kuning tu. Okey, bentuk yang kuning. Okey, so sekarang kena tambah dengan bentuk luas trapezium. Luas trapezium formula dia setengah darab 2 garisan selari. Garisan selari yang pertama ialah yang ni, yang cikgu birukan ni. Okey, so nilai dia adalah 30. Tambah lagi satu garisan selari yang sebelah ni, yang pendek sikit. Tambah 15. Okey, darab tinggi dia adalah yang cikgu warnakan dengan warna purple ni. Itu tinggi dia iaitu 13 tolak T. Awak kena ingat semakin ke kanan nilai dia lagi besar.
13 tolak T. So, yang ini untuk bentuk yang warna pink. Okay. So, sekarang ni nilai jarak dia dah bagi dekat soalan iaitu 150. Okay, so kita dah dapat macam ni. Kita kira lah. Okay, kita kira. Dekat sini yang serabut sikit kan. Okay. Kita kira nombor yang ada dulu. Okay. Kalau macam ni kita nak kira macam mana? Okay, 15 darab tu. Okay, kita akan dapat 15 darab T tolak 5. Okay, tambah. Yang ini 30 tambah 30, dia jadi 45 kan? 30, 45. Okay, jadi 45 per 2. Okay, darab 13 tolak T. Sama dengan 150. So, sekarang ni, cikgu nak hapuskan 2 di bawah tu. 2 di bawah ni cikgu akan darab dengan yang cikgu birukan ni. Okay. Sebab kita tak mahu ada pembawah dia 2 tu. Ni sebenarnya konsep pecahan. Okay. So kita akan dapat 30 T tolak 5 tambah 45 13 tolak T 150 darab 300. Okay. Boleh faham ke setakat ni? Boleh ikut tak? Boleh. Okay, so sekarang di sini awak boleh pakai sisah-sisah. Okay, siapa tak tahu ikut cikgu pegang kalkulator. Okay, 30 buka kurungan alpha x tolak 5 tutup kurungan tambah 45 buka kurungan 13 tolak alpha x tutup kurungan alpha kalkulit 300 shift soft. So awak dapat berapa? Cikgu tekan mana cikgu? Ha? Tekan mana? Tekan mana? Tekan shift soft. Shift soft 2 kali. Soft. Shift soft. Okay, cikgu mulakan semula. Tadi. Yang tadi shift soft. Dapat dah apa? T dia apa? Tak, tekan alpha x tak. Okey, ingat kalau nak tekan kalkulator, alpha, kalau kita ambil, kita akan apa yang warna pink dekat kalkulator, apa-apa yang warna pink dekat kalkulator, kita kena tekan alpha. Apa-apa yang warna kuning dekat kalkulator kita nak ambil, kita kena tekan shift. Okey, so sekarang ni kalau siapa tak dapat, kita mulakan semula dah. Cikgu sebut dah. Okey, reset balik. Okey, cikgu sebut semula dah. Baik. 30. Okey, 30 buka kurungan alpha T. Tak ada. Jadi kita pakai X. Kenapa kita tekan alpha? Sebab kita nak ambil nilai X yang warna pink di atas. Sebab alpha tu warna pink. Okey, sekarang ni tolak 5 tutup kurungan tambah 45 buka kurungan 13 tolak alpha x tutup kurungan alpha kalkulit. Sebab apa alpha kalkulit? Atas kalkulit tu ada simbol sama dengan warna pink. Okey, kemudian 300. Okey, kemudian tekan shift soft. Dapat berapa Irfan? Dapat 9. So dapat 9. Senang tak pakai kalkulator? Kalau awak nak kira dia ambil masa kan? Boleh, tapi kalau menengah rendah memang kena ajar lah awak macam nak kira ni. Bila menengah atas kan awak punya kadang tak cukup. Macam mana dapat 50 tambah 23? Mana 50 tambah 23?
Soalan 2, 50 tambah 23. Soalan 2. Ni soalan berapa? Oh, ni soalan 3. 50 tambah 23 mana? Cikgu macam mana cikgu dapat soalan 2, 50 tambah 23. Ni, pembawah ni. Yang cikgu biru kan ni? Cikgu darab situ. Lepas tu yang ni darab situ. Yang ni dapatlah 50. 23 ni memang atas dia 23. Okey, ni sebenarnya konsep pecahan ni. Kita nak hapuskan pembawah dia. Okey. Hak mana yang tak ada 2 tu cikgu darab dengan 2. Sebab tu cikgu warnakan dengan warna biru. Sebab yang biru tu dia tak ada, bawah dia tak ada 2. Okey. Okey, so yang ini boleh ke? Nombor 3. Boleh ke tak boleh nombor 3? Siapa boleh angkat tangan? Okey. Cikgu rasa cikgu tak teruskan, sekejap lagi hampa pening. So kita tengok buku teks, tak teruskan dengan buku Sasbadi ni, tengok buku teks, muka surat. Sebab kalau pening, kalau bagi banyak-banyak lagi nanti hampa pening. Okey, sana kita tengok buku teks lah, muka surat. Okey, okey, sekejap cikgu buka buku teks sekejap. Sekarang kita dah pukul berapa? 8.16, tak apalah. Okey, so ada 10 minit ni, cikgu nak awak cuba latihan dalam buku teks muka surat 199. 199 buku teks. Okey, soalan 1. Soalan 1. Okey. Okey, soalan 1 ni, soalan 1 saja, soalan 1, nombor 1, tapi nombor 1 ni ada A, ada B, ada C. Tapi tugasan awak ni agak berbeza sebabnya cikgu nak awak buat dalam bentuk video. Awak dah kira-kira, awak kena video kan macam mana, awak kena terangkan dalam bentuk video dan nanti cikgu bagi link. Video tu kena hantar ke mana? Dalam Padlet. Boleh kah? 3 soalan je. Tapi soalan ni senang je. Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh kan? Okey, buat video. Video kan macam mana awak nak terangkan. Ikut kreativiti awak. Okey. Tapi cikgu sukalah kalau awak kreatif. Cikgu suka memupuk ke sifat kreativiti awak tu. Okey, awak video kan. Pengiraan awak tu mungkin awak buat video awak macam mana awak tunjuklah macam mana awak kira. Kemudian ataupun awak videokan pengiraan awak tu, gambar-gambar pengiraan awak tu awak videokan. Okey, kejap lagi cikgu hantar link untuk awak hantar video awak tu. Untuk soalan 1 saja, 1A, B, C, muka surat 199. Kalau boleh cikgu suka awak buat kreatif-kreatif. Okey, so benda ni sebenarnya boleh bagi markah PBD lah kat awak. Okey, so terima kasih sampai di sini saja. Siapa yang terlewat masuk nanti tengok balik rakaman daripada awal. Okey, so mungkin ada awak tak berapa faham tu mungkin sebab
Awal tu. Cikgu Last hantar. Last hantar hari Ahad boleh? Sebab soalannya sikit je pun. Dan soalannya agak mudah jugalah. Okay, so Ahad last hantar pukul 12.30 malam. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Okay, siapa yang lambat masuk nanti tengok rakaman semula, lepas tu baru buat video, baru jawab soalan. Okay, so cikgu rasa sampai di sini saja. Kalau tak ada soalan, kalau nak tanya boleh tanya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.